Okay guys, Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Okay geng, sejak kebelakangan ni saya agak kurang mereply komen-komen korang. Saya minta maaf sangat, saya agak sibuk dan kadang-kadang tu kekangan masa untuk membalas. Tapi saya cuba juga untuk balas dan baca ke semua komen daripada korang. Terima kasih banyak untuk support channel ni, dan korang semua keep support. InsyaAllah kita dah hampir untuk mencapai 40,000 subscribers. Target saya untuk 2021 ni guys. So jangan lupa untuk klik butang subscribe. Okay guys, jadinya untuk video pada kali ni, konten apa yang akan kita borakkan adalah mengenai kisah beta. Maksudnya kisah beta tu, saya nak tunjukkan dekat korang beberapa ikan laga yang sebelum ni pernah masuk ke dalam konten YouTube saya, yang sebenarnya ada kisah di sebaliknya. Okay guys, jadi mungkin setiap kali saya sebutkan ikan tersebut, saya akan nyatakan sekali dekat video yang mana. So mungkin selepas korang menonton video ni, korang bolehlah try tengok video-video tersebut. Mana tahu ada yang berkenan dan mana tahu ada yang berguna untuk korang. So tanpa melengahkan masa lagi, jom kita straight to the point. Kita mulakan konten kita, beta dan kisah di sebaliknya. Untuk yang pertama sekali, tak sah kalau saya tak sebut mengenai bluerim kesayangan saya, iaitu Volt dan juga kawannya Demas. Ada dua Volt dan juga Demas ni adalah orang kata ikan laga bluerim dan juga marble lah. Dan marble tu pun dia agak unik. Kalau korang tengok, dia ada warna putih di bahagian muka, ataupun biasanya orang panggil sebagai panda lah, blue panda. Jadinya dua ekor ikan ni saya pernah buatkan konten, iaitu kita ceritakan mengenai salah silah keluarga bluerim. Jadi masa ni awal-awal saya buat channel YouTube, dan video tu pun agak meletup juga, ramai yang minat untuk menonton. Dan saya pasti sebab masa tu orang kata marble dan juga bluerim ni tengah naik dan ramai orang mula untuk minat. Korang dah tengok ke video tu? Kalau korang belum tengok, korang dialu-alukan untuk tengok, sebab dari situ saya ada kongsikan lah mengenai marble dan juga bluerim. Guys, ikan yang seterusnya adalah royal blue. Kalau korang masih ingat, saya pernah breed ikan royal blue dan saya pernah tunjukkan lah saya punya perjalanan breeding. Dan ikan tu sendiri, induknya saya ambil daripada high beta. Kalau korang nak tahu, dulu high beta ni dia banyak buat ikan solid. Sekarang pun ada juga solid, cuma sekarang ni high beta dia banyak kepada crown tail black orchid. Kalau solid sekarang ni rasanya dia ada buat super red dengan yellow solid. Tapi asalnya dulu high beta ni memang banyak ikan solid. Dia ada yellow solid, super red dan juga royal blue. Jadi untuk breeding royal blue ni pun saya ada nyatakan jugalah kenapa saya suka breed royal blue. Breed royal blue ni kita tak dapat royal blue sahaja, kita akan dapat 3 variety warna. Dan ketiga-tiga variety warna ni ada marketnya yang tersendiri, iaitu yang kita nak, iaitu yang first sekali adalah royal blue yang memang kita nak. Kemudian kita boleh dapat warna steel blue. Steel blue ni boleh dikatakan warna yang orang tak nak lah dalam tiga-tiga warna tu, tapi masih ada market price. Okay guys, dan yang ketiga adalah turquoise. Jadi turquoise ni pun banyak digunakan. Orang akan pakai turquoise ni untuk buat cross breeding. Jadi 3 warna ni boleh didapati bila kita breed royal blue. So guys, apa specialnya ikan royal blue yang dekat thumbnail saya tu? Jadi dia adalah ikan yang paling cepat besar antara adik-beradik dia, dan ketara sangat sizing dia, dan dia adalah antara yang paling cepat saya besarkan. Jadi sebab itulah saya kata ada kisahnya lah. Dia sangat-sangat besar dan warna pun dah nampak biru, padahal adik-adik dia masih lagi macam berudu guys. Okay geng, seterusnya kita nak ulas pasal the monkey face. Jadi dulu saya ada seekor ikan ni, memang sangat-sangat aktif, dan dia punya warna sangat-sangat unik. Ikan ni pun saya pernah hantar ke competition beberapa kali di kelas AOC, dan kebanyakannya mendapat star sahajalah, tidak placing. Tapi apanya special ikan ni adalah, ini adalah antara ikan yang paling lama saya groom.
Daripada mula-mula saya nampak dia, saya tengok ikan ni sangat-sangat berpotensi. Pasalnya dia asalnya selo, cumanya saya nampak agak cepat warnanya naik di bahagian caudal. Jadi di usia 2 bulan macam tu saya dah asingkan dan saya dah mula untuk groom. Saya groom sangat-sangat lama guys, sehingga umurnya 7 ke 8 bulan lebih macam tu, kita nampak hasilnya adalah monkey face. Badannya berwarna, kepala sahaja tidak berwarna, warna selo. Itulah kita panggil sebagai monkey face. Dan ikan ni sangat-sangat unik dan seronok sangat saya groom dia. Pasal dia punya perjalanan warna tu, perjalanan warna untuk monkey face ni adalah daripada belakang ke depan. Maksudnya dia nak orang kata full block, daripada belakang bawa ke depan. Makin ke depan makin penuh. Cuma kat muka dia tu tak siap-siap. Dan saya pun jual ikan tu juga atas sebab ada customer datang ke rumah, datang ke mini farm saya untuk beli. Dia nak sangat ikan tu, maka saya lepaskan saja. Seterusnya adalah hadiah pemberian. Jadi untuk hadiah pemberian ni ada banyak sangat saya terima ikan hadiah pemberian. Cumanya ada 2 lah pada saya yang sangat-sangat special. Kepada yang lain yang bagi hadiah kat saya, jangan kecil hati. Sebab yang 2 ni memang ada kisah dia lah. Memang ada kisahnya. Jadi yang pertama sekali adalah ikan yang saya terima daripada subscriber. Saya masih ingat lagi. Hadiah daripada Abang Kamarudin yang menetap di Kelantan. Jadi Abang Kamarudin ni, Pakcik Kamarudin ni, dia memang rapat dengan saya, selalu kontak di Telegram. Dan sebenarnya dia selalu up to date dengan saya lah. Kadang-kadang tu dia ada kemalangan dan sebagainya kan. Jadi apa yang specialnya ikan dia guys? Ikan dia di mata saya memang cantik lah. Dan saya sangat-sangat suka sebab dia kata 100% dia belajar breed dan hasilnya tu adalah daripada belajar dekat konten channel saya. Dan Alhamdulillah saya dapat terima ikan tu dalam keadaan yang baik. Ikannya pun cantik, aktif. Ini menunjukkan yang subscriber saya dah berjaya untuk hasilkan ikan laga. Dan itu adalah satu, orang kata, kepuasan dan kebanggaan untuk diri saya bila saya dapat sampaikan sesuatu dan orang tu dapat menjayakan benda tersebut. Jadi saya sangat-sangat hargai ikan daripada Abang Kamarudin. Sebenarnya bukan Abang Kamarudin je, banyak lagi subscriber-subscriber yang ada bagi ikan pada saya. Cuma saya rasa yang Abang Kamarudin punya ni, dia ada something special lah. Mungkin sebab connection, hubungan kami agak rapat. Dia selalu kongsikan apa di berlaku malapetaka dan sebagainya. Saya doakan Abang Kamarudin terus kekal sihat insya-Allah dan dimurahkan rezeki bang. So seterusnya, satu lagi pemberian daripada Abang Don. Siapa tak kenal Abang Don Symphony Beta, yang merupakan breeder yang mempunyai farm paling tinggi sekali. Farm paling tinggi dalam Malaysia. So Abang Don, ikan Veltail sempena hadiah hari jadi saya yang sangat-sangat saya sayang, sangat-sangat saya memang special lah layanan ikan tu. Dan ikan tu pun pernah placing juga di competition sama-sama dengan ikan Abang Don. Ikan saya dapat nombor 5 tak silap, ikan Abang Don dapat nombor 3. Tapi adik-beradik ke bukan saya tak pasti. Tapi memang happy lah bila ikan yang saya jaga baik dan juga ikan yang merupakan hadiah untuk saya dan placing, Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak Abang Don. Alamak, hari jadi saya dah dekat tak. Hari jadi Abang Don saya tak bagi hadiah pun. Minta maaf Abang Don. So terima kasih banyak-banyak kepada subscriber-subscriber yang selama ni ada beri ikan penghargaan kepada saya. Terima kasih banyak-banyak. Saya pun cuba untuk menghargai korang dengan buat giveaway dan sebagainya. Cuma saya tak mampulah nak bagi dekat 39,000 subscribers lebih ikan dekat seorang seekor kan. Tak mampulah, jadi saya buat giveaway. Terima kasih banyak kepada semua yang support saya. Lagi-lagi saya sebutkan untuk video kali ni, Abang Kamarudin dan juga Abang Don. Terima kasih banyak. Okey gang, kita teruskan dengan ikan yang seterusnya. Ikan yang seterusnya ni bukan seekor lah, tapi dia adik-beradik, dia banyak-banyak. Dan ikannya adalah Black Mamba. Mungkin korang ingat saya ada buat Black Mamba dekat YouTube saya. Korang boleh tengok video tersebut. Jadi apa yang buatkan ada kisah yang saya tersemat sekali adalah orang kata kejayaan untuk kita membuat cross breeding.
Jadi selama ni saya mendengar teori, saya dengar pengalaman orang dan sebagainya. Cuma kali ni saya buat sendiri, saya ambil pengalaman. Kali ni kita cross di antara Samurai dan juga Super Black. Maka kita dapatlah menghasilkan Samurai yang putih-putihnya lebih sedikit dan lebih halus-halus, ataupun kita panggil sebagai Black Mamba. Cuma Black Mamba yang saya hasilkan ni baru F1. Makanya kita tak dapat warna yang betul-betul jadilah. Kena teruskan sebenarnya F2, tapi saya dah jual habis, tak sempat saya nak sambung generasi Black Mamba saya. Tapi apa-apa pun saya sangat-sangat berpuas hatilah dengan Black Mamba yang saya hasilkan walaupun baru F1. Nantilah habis belajar akan kita buatlah strain baru. Sekarang ni lagi dah macam-macam guys, macam-macam rupa. Saya pun dah orang kata terpegun melihat ikan-ikan sekarang ni. Orang dah main CTPK multicolor dan sebagainya kan. Memang dahsyat guys. Okay, so seterusnya adalah Veiltail Grizzle. Jadi ikan ni pun saya dah jual dah sebenarnya, tapi saya sangat-sangat sayang lah ikan ni. Jadi Veiltail Grizzle ni, apa istimewanya dia adalah antara ikan yang bagi saya paling cantik yang saya pernah bela. Walaupun dia taklah menepati kriteria untuk pertandingan, tapi di mata saya dia memang sangat-sangat memuaskan lah untuk dilihat. Dan satu lagi, warna dia pun sangat-sangat cantik. Dan apa yang paling pentingnya adalah mental dia lah, dengan ekornya yang besar kan. Memang orang kata puas untuk kita bela. Sebenarnya saya dapat ikan tu dulu halus je, tak cantik sangat pun. Saya dapat daripada Hafiz Beta, hasil breed dia. Dan saya bela-bela grum jadi cantik macam tu guys. Hafiz ingat tak Hafiz ikan tu Hafiz? Masa tu dia datang bawa icebox je. Bawa icebox kata, abang nak abang sawuk lah, yang mana abang nak. Dia jual berapa seekor, RM5 ke RM7. Saya pilih groom, boom, jadi cantik macam tu guys. Jadi ikan tu pun ingat lagi masa hari jadi saya awal tahun hari tu. Saya siap bergambar dengan ikan tu sebelah kek lagi. Jadi ikan tu memang ada 1 cm value dah, dan saya jual juga. Mungkin ada juga yang tertanya-tanya yang bila tengok video ni kan, Abang Luqman ni kenapa dia jual ikan yang dia sayang? Sebenarnya saya belajar sesuatu daripada sifu saya. Sifu saya kata, dia panggil saya Hakim. Dia kata, Hakim, jangan sesekali sayang nak jual ikan. Dia kata, memanglah kita ni sayang ikan, jaga elok-elok, tapi jangan takut untuk melepaskan, kerana ikan ni adalah sesuatu yang datang dan pergi. Jadi jangan menyesal lah kalau orang dah letak harga beribu-ribu, tapi kita tak nak jual. Esok lusa mati, kita careless dan sebagainya. Jadi kita dalam hobi ikan laga ni, sayang tetap sayang, tapi jangan takut untuk melepaskan. Itulah apa yang saya belajar. Kalau orang nak letak harga yang sesuai, yang korang rasa berbaloi mengikut spek dan orang kata ciri-cirinya lah. Gitu. Okay geng, seterusnya adalah Wild Beta. Kali ni Wild Beta iaitu Imbelis Hybrid, Blue Hybrid daripada 8 Stone Beta. Jadi kenapa saya rasa ikan ni mempunyai cerita yang agak istimewa adalah saya ni ada, saya tak tahulah tangan saya ni kan. Tangan saya ni kalau bela Wild Beta mesti tak hidup lama. Kadang-kadang tu melompat, kadang-kadang tu pasif dan mati, saya pun tak pasti. Tapi Imbelis Hybrid ni yang saya bela ni, alhamdulillah lah dia tahan lebih lama, dan sizing dia pun jadi besar. Dan itulah antara Wild Beta yang lama saya bela. Sekarang ni kita ada seekor Wild Beta Imbelis original yang tengah survive juga, pasalnya hari tu dia lompat. Saya tak tahulah adakah muka saya ni tak sesuai untuk main Wild Beta. Jadinya itulah antara yang saya sayang, disebabkan saya berjaya untuk bela dalam tempoh masa yang agak lama. Okay geng, so seterusnya adalah Half Moon Cello. Jadi Half Moon Cello ni pun saya terima masa saya review. Saya review ikan dekat YouTube. Masa tu saya dapat Half Moon Cello. Dan masa tu lah saya mula untuk minat ikan cello sebenarnya. Kalau korang masih ingat, saya ada beli juga cello giant lepas tu kan, yang saya hantar ke competition. So ikan yang saya review ni, Half Moon Cello ni, placing di competition untuk kelas Half Moon Light Solid. Jadi saya rasa macam
satu kepuasan bila ikan selo, ikan yang orang tak pandang ni menang di pertandingan. Jadi saya spend RM300 lagi untuk beli HMPK selo dan alhamdulillah placing lagi 2 kali. Jadi guys, jangan pernah untuk memandang rendah pada ikan yang tiada warna sebab mereka dah ada kelas mereka tersendiri. Jangan pandang rendah guys. Half Moon selo yang review pun boleh placing guys. Alhamdulillah. Jadi korang jangan pernah takut untuk join ke competition. Cuba sebaik mungkin. Ada rezeki, adalah. Kalau orang kata rezeki tidak salah alamat. Banyak juga saya cerita guys. Okay, kita cerita satu lagi lah. Last kali adalah Half Moon AOC. Jadi ikan ni di mata saya sangat-sangat unik, cantik, finish pun bukan ada elok, mental pun padu. Jadi bagi saya ikan ni memang sangat-sangat istimewa dan saya tak bela lama. Lepas tu dah ada orang nak beli dan saya lepaskan lah. Jadi Half Moon AOC ni memang sangat-sangat cantik guys warnanya bagi saya lah. Tak tahulah orang lain kan, sebab AOC ni adalah antara kelas yang orang kata subjektif. Lain orang, lain seleranya, lain pendapatnya. Jadi jawapannya pun berbeza-beza. Ada yang kata tak cantik lah, biasa je. Ada yang kata tak pernah aku jumpa ikan macam ni. So dia ada macam-macam pendapat lah. Alamak, cuaca dah, matahari dah tembak guys. Kita adjust sekejap. Alamak, saya adjust tak tahu nak letak kat mana guys. Tapi video pun dah habis. Saya dah ceritakan semuanya sebenarnya. Cumanya ada beberapa lagi jenis yang pernah saya nyatakan dekat YouTube yang saya rasa ada nilai-nilai istimewanya. Contohnya Dumbo HMPK Platinum White yang saya pernah breed. Dan orang kata, boleh kata lebih daripada 60% telinganya besar-besar dan seimbang. Jadi itu pun ada juga kisahnya. Dah banyak lagi lah yang kita nak ceritakan. Kalau kita nak throwback sampai pada mula saya buka YouTube tu memang sangat-sangat banyak lah. Saya takut tak habis-habis video ni Kang. Jadi kita ceritalah sebahagian sahaja. Mungkin korang boleh tengok video-video yang saya nyatakan tadi. Banyak juga yang saya nyatakan. Mana tahu korang boleh dapat sesuatu dan korang boleh dapat minat daripada video-video yang saya nyatakan tadi. Okay guys, nampaknya sekadar itu saja perkongsian pada video kali ini. Don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luqman Jazid. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye. See you next video. Mana matahari? Gitu. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.